Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Ingat lagi cikgu tak? Cikgu Zakaria. Okey. Hari ini kita masuk tajuk yang pertama, reka bentuk dan teknologi. Okey. Tajuk pertama tajuk apa? Tajuk teknologi rumah tangga. Okey, sebelum tu cikgu nak bagi tahu untuk tahun 5 kamu ada 4 tajuk utama: teknologi rumah tangga, aplikasi reka bentuk teknologi kejuruteraan, reka bentuk pengatur caraan, dan akhir sekali teknologi pertanian. Okey, untuk teknologi rumah tangga, tajuk yang pertama, agak-agak apa yang kita akan belajar berkaitan teknologi rumah tangga? Pasal kahwin ke? Pasal cerai berai ke? Okey, sebelum tu cikgu nak tanya ni, siapa kat sini dah kahwin angkat-angkat? Yang dah berumah tangga, ada ke? Baru darjah 5, 11 tahun dah berkahwin. Okey, dalam tajuk teknologi rumah tangga ni sebenarnya kita akan belajar berkaitan dengan jahitan. Dan dua objektif yang utama untuk tajuk yang pertama ni adalah mengenal pasti mata jahitan tangan pada artikel jahitan dan menerangkan fungsi alatan jahitan. So dua tu, kamu akan kenal pasti jenis-jenis jahitan dan fungsi alat untuk menjahit. Okey, cuba tengok gambar ni. Ada 3 orang, ibu, kakak dan adik. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya, siapa tahu apa itu artikel jahitan? Okey, cuba baca yang warna kuning tu. Sarung tangan merupakan artikel jahitan yang dihasilkan menggunakan fabrik melalui proses jahitan, sama ada jahitan mesin atau jahitan tangan. Terdapat banyak artikel jahitan di sekeliling kita. Okey, boleh bagi contoh tak? Apa yang ada kat rumah kamu artikel jahit yang dikatakan itu artikel jahitan? Maksudnya artikel jahitan ni daripada fabrik melalui proses jahitan jadilah dia artikel jahitan. Contoh kalau dalam gambar ni dia ada sarung tangan. Okey, lagi apa? Ni sapu tangan. Lagi ni. Ni semua artikel jahitan. Ni. Ni contoh-contoh artikel jahitan. Itu dihasilkan menggunakan fabrik melalui proses jahitan, sama ada jahitan mesin ataupun tangan. Okey, boleh faham artikel jahitan? Okey. Okey, seterusnya, sebelum kita buat artikel jahitan, kita kena kenal dulu jenis-jenis mata jahitan. Okey, yang kamu akan belajar ada 6 jenis mata jahitan. Yang pertama, okey, jahitan Kia. Bukan kereta Kia tu. Siapa kat sini ayah dia naik kereta Kia? Kia Forte ke, Kia Ria ke, Kia Rio ke? Ni dia, jahitan Kia. Okey, jahitan Kia digunakan untuk memulakan dan mematikan jahitan. Okey, jahitan ini juga digunakan sebagai jahitan tetap dan menjahit bahagian klem yang merentas serta menggantikan jahitan mesin. Ni contoh ni. Jahitan yang lurus ni. Okey, memulakan jahitan dan mematikan jahitan. Jahitan Kia. Okey, seterusnya kedua, jahitan jelujur halus. Okey, jahitan jelujur halus digunakan sebagai jahitan tetap. Jahitan jelujur halus digunakan untuk membuat kedutan
atau sulaman pada fabrik. Jahitan ini juga digunakan untuk membaiki klepet yang meretas. Ni. Dia jarak-jarak ni. Dia jarak-jarak tak terlalu jauh. Dia dekat-dekat je dan dia kecil je jahitan ni tepi ni. Ni tepi ni, cuba tengok tepi ni. Okey. Yang ketiga, jahitan jelujur kasar. Okey, jahitan jelujur kasar digunakan sebagai jahitan sementara untuk menetapkan kedudukan dua atau lebih fabrik semasa menjahit. Ni jahitan sementara ni. Yang besar-besar ni. Dia besar-besar, panjang-panjang dan dia jarak-jarak. Okey, biasa kalau makna ni kata sementara, lepas dia jahit ni, lepas dia buat jahitan tetap, jelujur arus, dia akan buka jahitan ni. Sebab dia tak nampak, tak cantik. Okey, sebelum kita pergi ke jahitan yang seterusnya, cikgu nak tanya, siapa kat sini yang biasa menjahit? Siapa yang biasa menjahit? Jahit lencana ke? Jahit tag nama ke? Lelaki ada yang pandai menjahit tak? Okey, cuba tengok ni. Dia kata apa? Jarak di antara setiap mata jahitan jelujur halus adalah 3 mm hingga 5 mm. Maksudnya dia kecil-kecil je. Kecil je. Halus cantik je. Okey. Seterusnya yang keempat, jahitan insang pari. Pari ni apa pari ni? Pari ni macam nama ikan ni. Orang nak tengok ikan pari. Okey, jahitan insang pari digunakan sebagai jahitan tetap untuk mengemas bahagian tepi fabrik dan sebagai jahitan hiasan untuk menjahit motif. Okey, ni jahitan pari ni. Biasa kat ujung-ujung kain ni. Biasa tangan boleh buat ke? Boleh, tapi susah sikit. Biasa mesin ni, jahitan mesin. Okey, jahitan sembat. Okey, jahitan sembat digunakan sebagai jahitan tetap untuk menjahit bahagian klepet atau bahan hiasan. Ni untuk letak sambungkan bahan. Okey, dia juga jahitan tetap. Nampak ni. Ni tepi nak lekatkan love, bentuk love ni. Ini nama jahitan sembat. Dan yang terakhir, jahitan silang pangkah. Ini yang benang hijau ni. Okey, jahitan silang pangkah digunakan sebagai jahitan tetap untuk mengemaskan bahagian klepet lipatan dan tepi kain serta sebagai jahitan hiasan. Dia juga boleh digunakan sebagai jahitan hiasan dan dia juga boleh digunakan untuk jahit tampal ni, poket ni ke. Okey, setakat ini boleh. Ada berapa 6 jenis jahitan? Ada berapa jenis jahitan? Ada 6. Jahitan kia, jahitan jelujur arus, jahitan jelujur kasar, jahitan insang pari, jahitan sembat dan jahitan silang pangkah. Daripada 6 ni, boleh dikatakan 5 jahitan tetap. Hanya satu je jahitan sementara, iaitu jahitan jelujur kasar. Okey, setakat ini boleh. Okey, lepas kita dah tahu jenis-jenis jahitan, kita kenal pasti pula, kita kenal pula alat jahitan. Okey, alat jahitan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, kamu akan belajar 12 jenis alat dan jahitan. Okey, yang pertama, pita ukur. Ni pita ukur ni.
Biasa tengok kan. Okey, untuk mengukur fabrik atau mengambil ukuran badan. Ni dia ada biasa dalam ukuran cm dan ukuran inci. Okey, sebelum cikgu pergi jauh lagi, cikgu nak tanya, tadi kita dah tahu itu apa itu artikel. Artikel jahitan itu adalah artikel jahitan itu dihasilkan daripada fabrik melalui proses-proses jahitan, sama jahitan tangan ataupun jahitan mesin. Okey, yang kedua, fabrik pula. Apa fabrik? Siapa tahu fabrik apa fabrik? Fabrik kain yang diperbuat daripada benang yang ditenun. Fabrik kain lah. Diperbuat daripada benang yang ditenun. Okey, daripada fabrik tadi kita jahit-jahit, jadilah artikel. Ni contoh-contoh artikel ni. Ni sarung kerusi, lapik meja, langsir, sapu tangan, ni apron ni, ni serkup mak ni, kain ayah ni, ni sarung tong sampah ni. Ni semua artikel. Okey, kita sambung tadi alatan jahitan. Kita tadi dah kenal apa itu pita ukur. Seterusnya pembaris. Biasa jahitan dia ada pembaris yang macam ni. Ada lengkuk ni kadang-kadang untuk buat bentuk-bentuk badan kan, bulat. Okey, ni L. Ni pembaris mengukur dan menandakan pola. Nak potong kain tu biar lurus, guna pembaris. Seterusnya roda suri memindahkan tanda pola kepada fabrik. Dan seterusnya kapur tukang jahit membuat tanda pada fabrik. Tanda kat mana nak potong. Daripada kapur ni kita nak buat garisan guna pembaris, guna kapur ni. Okey, seterusnya alat yang kelima. Alat yang kelima adalah kertas karbon tukang jahit. Okey, memindahkan tanda pola, garisan dan motif ke fabrik dengan menggunakan roda suri. Okey, seterusnya jarum peniti menyemat pola pada fabrik, menetapkan 2 atau lebih kepingan fabrik sebelum menjahit. Okey. Selepas tu ada gunting, 2 gunting, 1 gunting fabrik untuk gunting kertas, gunting kain, 1 lagi gunting kertas, memotong kertas bagi membentuk bola. Untuk bentuk-bentuk, nak potong bulat, kertas bulat, guna kertas ni. Okey. Seterusnya jarum jahit tangan. Ni kalau kamu nak menjahit tangan, guna jarum ni. Okey, kalau mesin jahit ada jarum di lain. Okey. Mesin jahit mini menjahit fabrik menggunakan elektrik untuk berfungsi. Okey, seterusnya mesin jahit tangan. Ni moden punya ni. Menjahit fabrik digunakan secara manual. Okey. Seterusnya perentas jahitan. Ni untuk potong benang yang kamu dah jahit kat baju, silap kamu nak potong, guna ni perentas jahitan. Okey, merentas dan menanggalkan mata jahitan serta memotong lubang butang. Okey. Dah 12 alat. Berapa alat? 12 alat. Okey. Pita ukur, pembaris, roda suri, kapur tukang jahit, kertas karbon, jarum peniti, gunting fabrik, gunting kertas, jarum jahit tangan, mesin jahit mini, mesin jahit tangan, perentas jahitan. Sudah cukup. Jadi tadi kita dah belajar 2. Satu tadi jenis mata jahitan. Lepas tu kita dah belajar
alatan jahitan. Okey, so jadi cikgu nak kamu baca balik. Okey, kenal pasti mata jahitan. Apa dia mata jahitan? Ada 6 tadi. Apa fungsi dia? Kenapa dia jahit macam tu? Apa tujuan dia? Dan cikgu nak kamu kenal pasti, ingat. Okey, jenis-jenis alatan untuk menjahit. Ada 12. Okey, cikgu rasa sampai situ saja untuk kelas kali ini. Okey, cikgu akan bagi link untuk kamu buat latihan, iaitu cari perkataan dalam jenis-jenis jahitan. Okey, nanti cikgu akan bagi link kat bawah. Dan buku teks ni pun untuk rujukan kamu, buku teks digital, cikgu juga akan bagi link kat bawah untuk kamu gunakan untuk dalam sesi pembelajaran kita di rumah. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Bye.